kepada Yang Berhormat daripada Batu Gajah dan beberapa juga ahli Yang Berhormat yang menyentuh perkara yang sama, untuk makluman ahli Yang Berhormat, program pendidikan kepenggunaan dilaksanakan bersama pelbagai agensi seperti Bank Negara beserta juga dengan NGO kepenggunaan. Aktiviti-aktiviti ini dilaksanakan di peringkat daerah dan juga di bandar, di sekolah dan juga di IPT, termasuk kepada penjawat awam. Bagi tahun 2011, sebanyak 2,063 program kepenggunaan telah dilaksanakan dan ianya adalah juga merujuk kepada pelbagai tajuk, termasuklah pengurusan kewangan, perolehan kerajaan, penjawat-penjawat awam yang membuat pembelian, tertakluk juga kepada arahan perbendaharahan, perkeliling perbendaharaan, surat perkeliling perbendaharaan yang dikawal selia oleh Kementerian Kewangan dan dipantau dan diaudit oleh Jabatan Akaunten Negara dan Akaunten Negara Malaysia dan juga audit dalaman. Jadi apa-apa sebarang ketidakpatuhan boleh disiasat dan disyorkan hukuman yang berkuat kuasa di bawah peraturan yang sedia ada. Jadi Yang Berhormat, mengenai apakah saluran yang boleh diambil jika alasan penghakiman di bawah TTPM itu tidak memuaskan. Jadi ingin saya maklumkan kepada ahli Yang Berhormat daripada Batu Gajah bahawa TTPM memang pihak, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati perlulah membawa ke Mahkamah Tinggi untuk semakan kehakiman. Sebab ini adalah kerana keputusan TTPM adalah muktamad dan juga telah mengikat kedua-dua pihak dalam prosiding. Dan untuk makluman juga bahawa kita ada dana untuk membantu bagi mereka yang merasakan bahawa mereka tidak dapat membawa kes-kes itu ke Mahkamah Tinggi. Bagi daripada Yang Berhormat daripada Seri Gading, saya ingin penjelasan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi Yang Berhormat kata program kepenggunaan itu juga merangkumi pengurusan kewangan yang melibatkan pejabat awam juga. Jadi dengan keteresan, kebocoran, pembelian yang tidak sepatutnya dibeli, pelanggaran peraturan perbendaharaan yang berulang-ulang kali ini berlaku. Apakah ini bermaksud program pengurusan kewangan pihak kementerian telah nampaknya ada kelemahan atau gagal? Sebab kalau dalaman pun tidak dapat mengelakkan perkara ini berulang kali berlaku, bagaimana kita boleh meyakinkan orang ramai, consumer, bahawa program-program Yang Berhormat ini akan memanfaatkan mereka? Sebab yang paling asaslah, ada peraturan perbendaharaan boleh dilanggar dan malah dilanggar oleh pejabat menteri. Jadi, Yang Berhormat, ini menjadi persoalan. Yang Berhormat, kita jangan main politik di sini Yang Berhormat. Saya hanya menjawab yang kena-mengena dengan kementerian ini. Kementerian ini Yang Berhormat, kalau kementerian ini Yang Berhormat heretkan sekali dengan segala-gala yang disebut oleh Auditor General, memang tak habis Yang Berhormat. Yang saya sebutkan ini adalah kena-mengena dengan kepenggunaan. Yang Berhormat, kita membuat sebaik yang mungkin. Sebab itu kita bawa juga program ini sehingga ke sekolah rendah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan dipupuk daripada kecil Yang Berhormat, mereka ini akan membawa satu nilai-nilai yang murni sehingga mereka menjawat jawatan yang tinggi, di mana insyaAllah dengan apa yang kita pupukkan dari serendah-rendahnya di sekolah rendah, InsyaAllah. Yang Berhormat, ini Yang Berhormat, kita tidak boleh tentukan satu persatu Yang Berhormat. Yang Berhormat, manusia ni macam-macam. Jadi Yang Berhormat, kalau nak ikut peraturan, segala peraturan yang ada, tak ada siapa yang nak membuat penyelewengan Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat, janganlah sebab laporan audit general itu disapu habis untuk kementerian ini mengaturkan. Saya hanya membawa tadi Yang Berhormat menjawab menjurus kepada program-program kepenggunaan
yang ada di kementerian ini. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, saya tahu apa yang Yang Berhormat ingin menjuruskan, tetapi itulah Yang Berhormat. Ingat Yang Berhormat, sebelah sana saja sakit hati. Kami di sini pun sakit hati Yang Berhormat bila kami membaca Auditor General. Jadi jangan fikir kami sini semua suka juga melihat bahawa banyak apa yang disebutkan itu juga menyakitkan hati kami, sebab kita sama-sama cukai kita juga Yang Berhormat. Bukan cukai sebelah sana, duit kami juga dicukai. Jadi okey Yang Berhormat, biarlah saya ni sebab minta kita dah sampai. Satu lagi Yang Berhormat. Masalahnya Yang Berhormat, saya faham. Masa. Saya faham. Sepatutnya naik Yang untuk Berhormat, bahas insya-Allah saya sudah kita jawab. banyak masa. Yang Berhormat, okey. Yang Berhormat, saya yang menentukan masa. Saya faham Yang Jangan Berhormat. bertengkar mengenai dengan perkara yang menimbulkan perbahasan. Jawapan tidak ada yang perfect, begitu juga soalan. Cara ahli yang berhormat yang lain membuat sikap seolah-olah ahli yang berhormat itu sendiri perfect. Nobody is perfect. Sila teruskan. Ya maaf ya Tan Sri, maaf ya. Saya rasa kita ada ruangan masa. Sebab Ahli yang berhormat kalau Batu saya Gajah, melihat, ahli yang berhormat Tan Batu Sri, Gajah, saya yang menentukan masa. tapi kita Sama diberi ada masa itu boleh atau tidak. Kalau saya tidak tentukan, ahli yang berhormat tidak pandai berhenti berucap. Yang sekarang ini ahli yang berhormat belum pun dia habis menjawab, ahli yang berhormat sudah celah. Dan celahan ahli yang berhormat itu bagi saya kalau mengikut peraturan masyarakat tidak patut. Pasal menteri menjawab, dia menjawab dengan seberapa yang boleh. Dan dia tidak boleh menjawab memenuhi hasrat semua ahli yang berhormat seperti mana ahli yang berhormat mau dengar. Saya pun begitu juga. Bukan semua hujah yang saya dengar sini saya setuju. Karena hujah diulang-ulang juga, namun saya terpaksa bersabar. Tolonglah ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat harus paham. Ada ahli yang berhormat yang seringkali berhujah menimbulkan tegangan macam begini. Pun demikian, saya tidak memilih, saya panggil juga ahli yang berhormat. Saya boleh mengelak untuk tidak memanggil supaya masa tidak dibazirkan seperti begini. Boleh saya buat. Ahli yang berhormat buat tuduhan mana-mana pun tak apalah. Tapi perkara seperti beginilah menghabiskan masa. Sila Menteri, saya mau perkara ini selesai pada pukul 10.45 pada malam ini juga. Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Jadi kepada Sri Gading dan juga beberapa ahli yang berhormat yang lain yang menyebutkan mengenai iklan-iklan yang mengelirukan khasnya ubat-ubatan, dan memang menjadi kesalahan di bawah Akta Perlindungan Pengguna bagi sesiapa yang membuat iklan yang mengelirukan kepada pengguna. Dan bagi isu ubat-ubatan adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Kesihatan, di mana kementerian ini sering mengadakan kerjasama.